Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Karim, amma ba'du. Yang dimuliakan Dr. Haji Said Ayub, Said Mustafa Al-Qudri dan juga Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad yang merupakan founder kepada Yayasan SKV. Yang dimuliakan seluruh warga kerja SKV dan juga seluruh para usahawannya. Dan yang dikasihi seluruh ahli keluarga usrah Miftahul Jannah, sama ada yang dah lama ataupun yang baru bersama dengan kita. Baik. Syukur alhamdulillah yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita berada pada 2 Zulhijjah. 2 Zulhijjah dan alhamdulillah kita sudah berada pada hari yang paling afdal dalam dunia. Mungkin sebab kita tak tahu dan kita tak belajar, kita ingat Ramadan. Ramadan tu memang mulia sebab dia wajib. Memang mulia sebab banyaknya kewajipan, terutamanya ibadah puasa. Namun berbanding bulan-bulan lain, bulan Zulhijjah awal, 10 hari awal, 1 sampai 10, merupakan hari yang disebut oleh Nabi hari yang paling baik dalam dunia. Maka ibadahnya, beribadah, berdoa, berzikir, apa saja amal kebajikan lebih utama berbanding dengan bulan-bulan lain. Jadi, tajuk perbincangan kita pada pagi ini, selepas Raya Haji nanti kita akan mula dengan kitab kita, Tibul Qulub, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala, yang kita baru duduk masih bab pertama. Jadi kita akan sambung dan merujuk kitab itu sampai habis dalam usrah kita ini. Baik, untuk seminggu 2 ni sebelum Raya Haji, kita akan masih lagi tajuk-tajuk terpilih. Dan perbincangan kita pada pagi ini dengan tajuk Zulhijjah dan luasnya ataupun lautan rahmat Allah. Zulhijjah dan lautan rahmat Allah. Baik, sambil menanti sahabat-sahabat kita lain yang masih sedang masuk tu, sama-sama kita hidupkan hati kita dengan zikrullah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebutlah dan ingatlah nama Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebanyak-banyaknya.
Dan bertasbihlah kamu pada waktu petang, pada waktu pagi, dan pada waktu petang. Mana itu adalah perintah daripada Allah. Pasti apa saja perintah Allah ini, pasti dia merupakan suatu amalan yang sangat besar pada sisi Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini sambil menanti kawan-kawan kita yang sedang dalam proses join kita punya Zoom, sama-sama yang sudah masuk, kita membaca satu tasbih yang sahih daripada Nabi agar sampai mati kita tidak meninggalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, wa habibatan ila rahman. Yaitu kalimah yang dua kalimah yang sangat ringan pada bibir mulut. Maknanya kalimah tu ringkas, pendek, bukan panjang, masa tak lama. Jadi kalau yang pendek-pendek pun seolah-olah Allah Nabi nak bagi tahu kalau yang pendek pun malas, yang panjang lagi malas. Namun kelebihannya kata Nabi saqilatan fil mizan. Yang kalimah ini pasti akan membantu memberatkan timbangan amal. Nanti di akhirat, di yaumul mahsyar, kita ada 2 hari yang dipanggil yaumul hisab, hari perhitungan amal. Yang kedua, yaumul mizan, perhitungan amal, dan juga hari untuk ditimbang amal. Jadi waktu itu kita perlukan bantuan. Di dalam hadis Nabi disebut bahawa lama mana menunggu giliran untuk ditimbang. Kata Nabi selama 40 tahun. Baik, jangan bayang 40 tahun kat dunia. Jadi 40 tahun ini ambil kalkulator, 1 hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Jadi ambil 40 kali 1000 kali 365. Berapa tu? Kiralah sendiri. 40 kali 1000 kali dengan 365 satu hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Habis tu kalau dah 365 kali dengan 1000 kali dengan 40 tahun. Lu fikirlah sendiri. Punya panjangnya dahsyat, berbaris dalam keadaan berpeluh, telanjang bogil. Waktu itu semua orang tidak peduli pada orang lain, memikir nasib masing-masing. Cemas, bimbang, takut, ngeri, azab. Berbaris dalam keadaan panjang, haus yang terlalu haus. Dahaga yang terlalu dahaga sangat-sangat. Waktu itulah Nabi datang. Untuk menyelamatkan kita, diberi minum telaga Al-Kautsar. Sekali minum, tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuba tanya diri kita, agaknya kita layak tak minum telaga Kautsar Nabi tengah duduk berbaris. Itu belum lagi waktu duduk padang mahsyar tak campur. Belum lagi menanti saat untuk menerima buku. Yang saya sebut 40 tahun kali 1000 kali 365 tadi. Setahun 365 hari. Tadi sahabat kita kira 14 juta ke 14 apa tu kan. Jadi cuba bayang berbaris itu dahaga Tuhan saja tahu. Tiba-tiba Nabi datang, hulurkan umatku, ambil telaga Kautsar, seteguk minum, tidak akan dahaga selama-lamanya. Lagi bimbang bila sudah berjuta tahun tunggu itu. Malaikat panggil, Wan Hamidi, giliran awak untuk ditimbang amal. Kita tahu dah masa hidup dulu jahat, kita baik, masa dah dekat-dekat nak mati. 50 tahun hidup maksiat. 50 tahun hidup ingkar perintah Allah. Kemudiannya, ujung-ujung usia barulah baik. Kita tahu kalau timbang, confirm amal kita baru setahun 2. Amal yang lama tu pun belum tentu diterima, tak khusyuk, kadang tak ikhlas, kadang banyak riak. Nampak macam beramal, bimbangnya kita. Waktu itulah
kalimah ini akan datang membantu. Thaqilatan fil mizan. Sahih. Saya nak cadang pada ibu-ibu bapak 14,000 macam nak kira tu. 14,600,000 tahun. Cuba bayang berbaris 14 juta tahun. Hidup 60 tahun. Kau rasa macam lama? Boleh tahan 14 juta matahari satu busur. Anak panah atas kepala. Kemudian peluh menitik. Kaki seinci pun tak boleh bergerak. Macam kita naik lift lah. Naik lift tu bersumbat-sumbat. Dalam tu penuh. Tak bergerak, tak payah lama lah. 15 saat rasa lemas lah. Yang ni nak duduk 14 juta tahun menanti malaikat. Sebelum tu menanti dah. Tak tahu berapa juta tahun. Baru malaikat panggil. Waktu itulah menyesalnya, ya Allah. Kalau aku hidup ikut kata Nabi-Mu, rupanya selain syafaat Nabi, ada bantuan Tuhan datang, amalan atas dunia, pendek sangat kata Nabi. Kalimatan khafifatan. Khafif ini ringan. Najis mukhaffafah. Ringan. Kalimatan khafifatan. Kalimah ringan. Tapi Nabi kata memberi keselamatan saat ditimbang amal, dosa banyak sebab beramal hujung usia. Tiba-tiba masa hidup ada baca yang ni. Kalimah ni akan datang top up atas neraca baik, menjadikan pahala berat, dosa kurang. Nah, kata malaikat, sekarang ayuh kamu ke syurga Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah. Kemudiannya, wahabibatan ila rahman. Hadis sahih ini sebut, dengan membacanya akan dicintai oleh Allah. Apa makna cinta? Bila kita sebasang kekasih, cinta, apa saja yang kita suka, kekasih kita akan tunaikan. Apa yang kita benci, kekasih kita tak akan buat. Orang yang berkasih, dia rela kerana demi cintanya, dia rela berkorban apa saja untuk yang dikasihi. Begitulah Allah, wa habibatan ila rahman, apabila Allah telah kasih pada kita, Allah bebaskan kita daripada neraka. Allah juga, macam yang doa sering saya sebut baru ni, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, tolonglah ringankan hisab aku dengan hisab yang paling ringan. Mudahkanlah hisab aku dengan hisab yang paling ringan. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, malaikat kata, ya Allah, dosa dia banyak ni. Dalam hidup, umur 69 baru semayang, baru bertaubat. Lalu dosa banyak, pahala sikit, tapi dengan asbab membaca kalimah-kalimah pendek ini, berdasarkan hadis sahih, lalu kata Allah, tak payah. Wahai malaikat, tak payah tengok. Awak lipat kitab dia, dah bawa dia ke syurga. Waktu timbang itu dapat anugerah rahmat Allah. Yang kita nak bincang, luasnya rahmat Allah dalam bulan Zulhijjah awal ini. Baik, jadi sahabat-sahabat kita ramai masuk dah. Dah ada, tak nampak berapa orang. Dah hampir 700 orang. Mungkin ramai lagi masuk tu. Baik, sama-sama kita baca dan saya nak cadang. Kalau akak-akak ibu-ibu malas baca yang lain, maka bacalah yang ni. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu pada waktu pagi, pada waktu petang. Kalimah tasbih ini sangat dicintai. Wa habibatan ila rahman. Apa kalimahnya? Kata Nabi, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Dalam hadis sahih disebut itu. Tapi ulama mencadang sambung satu lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sebab tu ringan. Tak sampai pun 2 saat sudah habis. Dan kata Nabi dalam hadis sahih, barang siapa yang menyebutnya dalam satu hari 100 kali. 100 kali ni pengalaman saya paling lama 6 minit setengah. Paling lama. 6 minit setengah. Kata Nabi baca 100 kali dalam hadis sahih, Allah padamkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Dan dicatatkan pahala di dalam buku catatan
sebanyak 1000 amal kebajikan pada hari ini, menjadikan neraca timbangan amal jadi berat, dan juga neraca timbangan dosa jadi ringan, sebab jaminan Nabi 1000 dosa juga dipadamkan dalam buku catatan dengan asbab menyebut kalimah Allah yang sangat hebat. Pendek saja, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Oh, maha suci ni Allah ini, suci daripada kekurangan, suci daripada kecacatan, suci daripada kehinaan, suci daripada segala kemiskinan. Kerana Allah ini tidak pernah lemah. Segala puji bagimu ya Allah. Orang banyak tasbih dalam hadis, banyak ucap alhamdulillah, sampai malaikat tak tahu nak tulis pahala banyak mana ya Allah. Wahai Tuhan, kata malaikat, hamba-Mu atas muka bumi, dia bangun pagi, dia sebut alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur ya Allah, padamu terima kasih ya Allah. Aku boleh hidup balik pagi ni setelah kau mati akan aku pagi tadi. Kenapa diguna kalimah itu? Sebab ramainya orang yang malam tadi tidur, tak bangkit-bangkit, mati terus. Malaikat datang jumpa Allah, ya Allah, umatmu, hamba-Mu mengucapkan terima kasih padamu atas nikmat yang diberikan, maka berapa markah nak tulis? Malaikat tak tahu nak bagi sikit ke nak bagi banyak-banyak mana. Kata Allah, awak tak payah tulis. Orang yang mengucap alhamdulillah kepadaku, aku sendiri bagi markah padanya, sebab dia tak lupa aku. Dapat nikmat, syukur. Dapat rezeki, syukur. Dapat ibadah, syukur. Hari ini dapat berita baik, syukur. Apa benda pun syukur. Nah, kata Allah, aku sendiri yang bagi pahala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, saya nak cadang sempena 2 Zulhijjah ini, diri saya dan ibu-ibu sekalian jangan tinggal sampai mati. 6 minit setengah sehari. 6 minit setengah sehari, sebutlah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nak bagi sedap, naik kereta on the way balik kerja atau pergi pasar, pergi mana-mana ke, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 وبحمده سبحان الله العظيم. Nanti hari ini cukupkan 100 sendiri. 6 minit setengah saja kan. Baik. Kita bukan banyak amal, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Kita orang yang bukan banyak amal, kita banyak dosa. Allah ni maha baik. Dia baginya zikir yang pendek. Kalimatan khafifatan, 2 kalimah ringan sangat di bibir mulut. Bukan berat. Tapi bagi hati yang berdosa, nak sebutnya macam ada batu, ada emas dalam mulut. Nak buka mulut sebut sangat payah. Saya cadang, mulai hari ini 2 Zulhijjah, bawalah sampai 10 Zulhijjah, seafdal hari, sepaling-paling utama. Hari-hari yang paling baik dalam setahun, sehingga kan kata Imam Ibn Taymiyah, lebih baik 10 Zulhijjah awal ini berbanding dengan 10 hari terakhir Ramadan. Itu kata Imam Ibn Taymiyah. Sampai macam tu di kalangan para salafus salih. Sebelum ni kita diingat puasa Arafah saja. Tak, kata Nabi. Yang tu kita nak tengok pada pagi ni. Jadi, pakat terima amal itu. Mulai hari ini berazam. Dalam kereta boleh baca, kat dapur boleh baca. Jangan tunggu nak buat amal besar-besar. Amal pendek tapi berterusan, insya-Allah. Duduk dalam kubur nanti pasti kalimah ni datang tolong. Waktu berbaris di padang mahsyar, kalimah ni datang tolong. Waktu berada di neraca Al-Mizan nak timbang, terketar-ketar tangan. Bergetar, tengok muka malaikat yang menimbang pun jatuh pingsan nak mati. Maka waktu tu Allah akan tolong. InsyaAllah, mudah-mudahan itu adalah hadis sahih daripada Nabi SAW. Baik. Muslimin muslimat, kita pergi pada tajuk kita. Zulhijjah dan lautan rahmat Allah. Zulhijjah bulan ke-10 dalam Islam, dan di dalamnya ada ibadah haji dan ibadah korban. Maka apa yang dipanggil lautan rahmat? Yang pertama sekali kita tengok apa makna rahmat. Kalau saya tanya hari ini, apa makna rahmat, mungkin ada yang tak boleh jawab. Baik, salah satu doa saya nak cadang sekali lagi para jamaah ahli usrah, ahli keluarga Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, kita punya bos kita kat sini ataupun kita punya pemimpin mengepalai Miftahul Jannah ni, Dr. Haji Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri, Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, dan Kak Tini kita, Hajah Hatini Abdullah. Dia kita lantik dia jadi ketua kelas kita. InsyaAllah ada 1000 orang kat sini. Nanti satu hari nanti. Maka kita nak ajak semua agar beramal dengan satu lagi. Tadi yang pendek, ini yang panjang sikit. Suratul Kahfi ayat 10. Iaitu satu doa yang dicadangkan oleh ulama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat 10 suratul Kahfi, apa makna dia? Ya Tuhan kami, berikanlah rahmatmu kepada kami pada sisimu. Doa khusus minta rahmat. Kemudiannya, wahai lana min amrina rasyada, sempurnakanlah petunjuk kamu yang lurus pada kami dalam urusan kami. Sangat penting dua doa ini. Yang pertama, bagilah rahmat pada kami, ya Allah. Yang kedua, pimpinlah kami, bagilah petunjuk pada kami dalam segenap urusan kami. Dalam bisnes Allah pimpin agar tak sesat. Dalam hidup Allah pimpin. Dalam rumah tangga agar tidak maksiat. Dalam masyarakat dikasihi, disayangi. Dalam apa juga, termasuk kesusahan, Allah pimpin hati jadi tenang. Kekayaan Allah pimpin jadi syukur. Segenap urusan. Kalau saya tiap-tiap pagi saya baca sampai kadang-kadang sehari 100 kali. Jadikan zikir Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tidak ada benda yang paling hebat berbanding dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ini, kata ulama, bukan dunia saja. Rahmat Allah ini dunia dan akhirat. Oh, panjang. Mungkin kita boleh buat satu tajuk khas pula lepas ni. Membumikan rahmat Allah. Tajuk dia daripada satu kitab. Membumikan rahmat Allah. Nanti mungkin Kak Nesh ingatkan saya. Kita buat tajuk ni memang special. Dan doa ni suratul Kahfi ayat 10. Dalam kereta baca, lepas mayang baca, dalam sujud akhir baca, tahiyat akhir pun baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, bagilah rahmatmu pada kami. Rahmat Allah ini terlalu luas. Rahmat Allah ini sangat-sangat luas. Rahmat Allah atas dunia baru satu daripada 100. Sehingga kan disebut oleh Nabi dalam hadis, seekor binatang menetas telur ayam, maka salah satu tanda rahmat Allah, ayam ini dia tahu, dia letak anak bawah kepak, sayang anak, dia tak pijak anak dia, itu juga rahmat Allah. Oh, panjang. Kalau nak bahas tajuk ni, nanti kita bahas khusus pasal rahmat. Dan Nabi suruh minta, Allah suruh minta dalam Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah petunjuk pada kami dalam segenap urusan kami. Petunjuk yang lurus. Oh, itu pun tajuk panjang juga. Boleh buat satu tajuk syarahan lain. Tajuknya istiqamah di bawah petunjuk ilahi. Oi, banyak macam-macam tajuk drama. Nanti kita buat tajuk drama pun kuliah kita boleh. Sekarang tengah top satu drama. Tengah top satu drama Hijrah Jannah. Pun saya akan nak buat satu tajuk itu kan. Sekarang tak habis lagi. Baru episod ke-11. Akulah penonton tegarnya kan. Penonton tegar. Nak tengok tu apa kisah seorang mu'alaf kan. Aku akan tengok dah. Tak, aku seorang saja tengok TV. Sejak mengaji kitab ni dah tak tengok TV. TV rumah dia bakar habis semua sekali dah kan. Jadi baca ya, lain kali kita hurai. Cuma saya nak sebut ada satu orang alim pakar hadis masih hidup dalam dunia ni, iaitu di Universiti Syariqah Timur Tengah, Profesor Dr. Abdul As-Sami' Anis. Profesor Dr. As-Sami' Anis. Profesor hadis dalam dunia di Universiti Syariqah Timur Tengah. Dia mencadangkan, dia sebut apa? Banyaknya hajat aku dalam dunia Allah kabul, Allah makbul. Kerana setiap hari aku banyak baca ayat
10 suratul kahfi. Dan setiap hari Jumaat aku lipat gandakan sampai 100, kadang-kadang sampai 1000 kali sehari. 10 suratul kahfi. Dua benda kita minta ini antara yang paling utama dalam hidup. Petunjuk lurus, sempurnakan. Yang kedua, kita minta rahmat. Rahmat ini tak boleh nak cerita. Everything in the world is rahmat. Cakap orang putih sikit lah. Selalu doktor cakap orang putih kan. Kita cakap orang putih haru biru kan. Orang putih pun tak faham kita bercakap. Tingginya bahasa Inggeris saya. Sampai orang putih pun tak faham. Yang kedua, saya sebut seorang profesor hadis juga di Istanbul, Turki. Namanya Profesor Syekh Al-Alamah Muhammad Awwamah. Syekh Profesor Dr. Al-Alamah Muhammad Awwamah. Profesor hadis di Universiti Istanbul. Dia pesan amalan ini kepada Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ulama kita di Malaysia ni, orang paling muda waktu itu menjadi ahli majlis fatwa kebangsaan. Ahli majlis fatwa Negeri Sembilan sampai sekarang. Ahli majlis fatwa Terengganu sampai sekarang. Umur 30-an dah dilantik jadi ahli majlis fatwa. Dan dia berjumpa waktu ziarah dia ke Istanbul, berjumpa dengan Syekh Dr. Profesor Al-Alamah Muhammad Awwamah. Dekat nak balik, sampai profesor ni hantar tepi kereta, buka pintu, dia pegang bahu Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia kata, Syekh, banyak-banyak ya dalam hidup baca ayat 10 suratul kahfi. Dua doa ni, minta rahmat, minta petunjuk sempurna, petunjuk lurus dalam semua urusan. Dua doa paling hebat dalam dunia. Sebab tu Allah nukil dalam suratul kahfi. Jadi hari ni akak-akak terima dulu. Nanti Kak Nesh kita akan buat satu tajuk, membumikan rahmat Allah. Hari ni saya nak sebut intronya saja. Macam mana Zulhijjah ini, awal Zulhijjah dipanggil lautan rahmat. Orang tak nampak. Ruginya 1 sampai 10 Zulhijjah sehingga ulama-ulama besar dunia. Saya sebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamil amal afdali min ayyam. Tiap-tiap hari, tiada hari, kata Nabi, ma min ayyamil amal afdali min ayyamil ashar. Tiada hari, kata Nabi, amalan yang dilakukan padanya menjadi paling afdal berbanding pada 10 hari awal Zulhijjah. Itu hadis sahih. Dan seorang ulama besar dunia ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Manusia yang menghafal ratusan ribu hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Orang tanya dia, wahai tuan guru, kenapa 10 Zulhijjah ini terlalu besar? Sampai ada ulama kata lebih besar daripada Ramadan. Tapi Tuhan bagi 10 hari saja yang tidak disedari oleh majoriti manusia Muslim. Majoriti tak peduli. Dia ingat hari raya korban saja. Dia ingat puasa sunat Arafah saja. Tapi kata Nabi, ma min ayyamil amal afdalu min ayyamil ashar. Tidak ada hari yang paling afdal amalannya bila buat pada hari tersebut, melainkan 10 awal Zulhijjah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari nak kalau abang-abang nak ngaji, ada 10 jilid, ribuan muka surat. Ribuan muka surat. Pasal fiqh, maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia sebut apa? Bila anak murid tanya, kenapa 10 awal Zulhijjah ini
lebih afdal, lebih utama, lebih banyak pahala berbanding pada hari-hari lain. Lalu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sebab yang menjadikan istimewanya 10 hari awal Zulhijjah ini kerananya berkumpul semua ibadah-ibadah utama di dalamnya. Baik, Ramadan, dia puasa ada. Dia ada qiyamul lail, ada doa, ada zikir, ada tilawah Quran. Tapi dia tidak ada ibadah korban, dia tidak ada wukuf Arafah, dia tidak ada ibadah haji. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar dan majoriti ulama bersetuju Ramadan ada kelebihan tersendiri. Tetapi hari yang paling afdal tak boleh lawan 1 sampai 10. Rugilah semalam sudah 1 Zulhijjah, tak doa, tak semayang taubat, tak berzikir, tak sedekah, tak puasa sunat. Nanti kita tengok di akhir, apa amalan yang nak buat. Apa amalan yang nak buat, kita ada baki lagi 9 hari termasuk hari. Baik. Maka terkumpul di dalamnya, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, semua ibadah, puasa, doa, zikir, tilawah, infak, haji, umrah, apa lagi? Wukuf. Apa saja ibadah, tilawah Quran, dia duduk dalam tu. Sebab itu 1 sampai 10 menjadikan hari yang kata Nabi, ma min ayyamil amal afdalu min ayyamil ashr. Tidak ada hari yang paling utama melainkan pada hari 10 awal Zulhijjah. Ya Allah, kakak sekalian, mungkin kita sebab tak masuk ngaji ilmu, kita tak tahu. Ingat biasa-biasa je. Ingat korban sajalah. Dia nak sembang dengan kawan dia. Ingat korban saja. Rupanya, di kalangan sahabat Nabi, masuk saja 1 sampai 10, mereka akan tekan ibadah macam 10 akhir Ramadan. Macam 10 akhir Ramadan. Ada orang tanya, habis tu Ustaz, mana mulia di antara malam Al-Qadar dengan malam-malam Zulhijjah? Jawapannya, malam Al-Qadar adalah sebaik-baik malam dalam dunia, namun hari 10 Zulhijjah awal sebaik-baik hari. Clear, very clear. Kalau orang tanya malam apa paling baik, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, malam Al-Qadar. Kalau orang tanya kita, hari apa yang paling baik dalam setahun? Iaitu hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita bawa satu lagi hadis Nabi SAW sebagai rujukan kita. Depan saya ni ada kitab, untuk bahas yang ni saja ada 55 muka surat. Maknanya kita kena buat 15 kali kuliah pasal Zulhijjah ni baru habis. 15 kali kuliah. Hadis-hadis Nabi menceritakan akan kelebihan. Baik, kita tengok. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisyai'in. Hadis sahih, kata Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah, Imam At-Tirmizi. Dalil yang sahih mengatakan tidak ada amal lebih hebat berbanding dengan 1 sampai 10 Zulhijjah. Ramadan dia ada kelebihan tersendiri, jangan confuse macam saya sebut. Apa kata Nabi?
Tidak ada hari yang amal soleh yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan pada hari-hari ini, iaitu 10 hari awal Zulhijjah, kata Nabi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Macam mana pula perbandingan amal pada bulan awal Zulhijjah ini dengan jihad meninggikan agama, jihad pada jalan Allah? Lalu apa kata Nabi? Qala walal jihadu fi sabilillah. Walaupun berbanding dengan jihad fi sabilillah. Bukanlah Nabi melekehkan amal jihad. Seafdal amal, setinggi-tinggi amal di dalam Islam ini namanya jihad. Tapi bila masuk 1 sampai 10 Zulhijjah, Nabi sebut, apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Lebih utama amal-amal lain awak buat berbanding dengan jihad. Sahabat tanya lagi. Nabi sebut macam tu lagi. Sahabat macam tak percaya. Seolah-olah jihad ni takkan 1 sampai 10 Zulhijjah. Puasa, infak, sedekah, taubat, santuni anak yatim, jaga mak bapak. Takkan pahala lebih pada jihad. Sebelum ni Nabi ajar jihad paling tinggi. Nabi sebut ulang sampai 3 kali. Walal jihadu fi sabilillah illa. Hujungnya baru Nabi sebut. Lepas Nabi ulang 3 kali. Walal jihadu fi sabilillah. Afdal lagi ibadah pada 1 sampai 10. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Seseorang lelaki yang keluar rumahnya dengan dirinya dan harta bendanya berjihad pada jalan Allah, falam tarji' min zalika bisyai. Dan dia keluar rumah itu tak balik langsung, mati daripada medan jihad, mati syahid. Yang tu lebih besar daripada. Makna nak cakap, amal lain yang berlaku tidak sehebat hari-hari lain. Bila hari lain kita buat amal infak, bila hari lain kita qiyam, hari lain kita sedekah, hari lain kita santuni mak kita, hari lain kita jaga anak yatim, hari lain kita baca Quran, kita berzikir, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil. Hari lain itu banding dengan bertahlil, tahmid, sedekah, infak, jaga mak 1 sampai 10 hari bulan Zulhijjah, pahalanya jauh berganda-ganda-ganda berbanding dengan bulan dan hari lain. Sebab tu dia datang sekali setahun saja. Allah ni maha baik. Nanti balik, kita buat amal 1 sampai 10 Zulhijjah. Tiba-tiba tengok dalam buku catatan amal, kata malaikat, nah buku awak. Bila tengok buku, kenapa banyak sangat malaikat? Awak lupa ke? Kan masa awak buat amal ibadah dulu 1 sampai 10 Zulhijjah, awak korban, awak puasa Arafah, awak puasa tiap-tiap hari, awak infak tiap-tiap hari, awak datang kuliah ilmu tiap-tiap hari. Aku bagi pahala berganda-ganda berbanding dengan hari lain. Oh gitu, ruginya. Ruginya. Kalaulah saya tahu, ya Tuhan, kalau boleh hidup balik, nak buat amal 1 sampai 10 Zulhijjah ni, kalau boleh tanpa putus. Semalam dah rugi. Semalam 1 Zulhijjah habis masa makan. Tinggal lagi 9. 9 ini, jangan lupa, buatlah apapun amal kebajikan, dilipat gandakan pahala lebih utama. Lebih utama ni ulama bahas panjang. Dia yang jadi 55 muka surat itu. Lebih utama, lebih afdal ni apa maknanya? Pahalanya lebih dilipat ganda. Kasih sayang Allah lebih lipat ganda. Maknanya lautan rahmat Allah di dalam 1 sampai 10 Zulhijjah. Sehingga kan kata Nabi, ada satu amal saja yang tak boleh lawan. Namanya kalau orang keluar rumah, terbunuh dalam medan perjuangan, mati syahid, tak balik, dipenggal leher, dibunuh, itu saja lebih afdal berbanding semua amal lain.
Jadi ibu-ibu sekalian, panjang lagi hadis, saya sebut 2 saja sebagai rujukan. Jadi oleh kerana kita pun dah sebut kenapa dia jadi utama, kerana semua amal ibadah berkumpul di dalamnya. Berkumpul di dalamnya mengikut pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik. Jadi kita pergi kepada kenapa 10 Zulhijjah ni istimewa. Yang pertama, pahala lebih besar daripada jihad. Sahih daripada Nabi. Yang kedua, hari yang paling baik dalam setahun. Afdalul ayyam ad-dunya ayyamul ashar. Ini Nabi sebut dalam hadis lain. Iaitu kata Nabi, sebaik-baik hari dalam dunia ini, kata Nabi, adalah hari 10 hari ini. Merujuk kepada 10 Zulhijjah. Yang ketiganya, hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Apa kata Nabi? Tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang lebih disayangi Allah supaya kita beramal di dalamnya melainkan pada 10 hari ini awal Zulhijjah. Maka kata Nabi, apa nak buat? Banyakkanlah tahlil, banyakkanlah takbir, banyakkanlah tahmid. Salah satu amal sahih daripada Nabi, apa nak buat? Banyakkan baqiyatus salihat, pagi, petang, malam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa Nabi sebut yang ni yang paling baik baca? Dalamnya terkandung kalimah tasbih, kalimah tahmid, kalimah tahlil, kalimah takbir. Apabila berhimpun satu zikir, 4 perkara ini dia menjadi suatu perkara yang sangat special pada sisi Allah. Sebab itu para malaikat berzikir. Malaikat yang dah tanggung Arash, waktu Nabi Isra' dan Mi'raj, dia tak baca yang lain. Arash ini benda yang paling berat ciptaan Allah dalam dunia. Malaikat yang tanggung pikul dia, nak kena pikul sampai kiamat. Makin pikul, makin berat, tapi Allah ajar malaikat yang memikul. Nabi dengar masa Isra' Mi'raj. Malaikat yang terlalu bilion yang duk jaga Arash ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab itu Arash yang berat, makin lama makin ringan, makin lama makin ringan, makin lama makin ringan. Masih ingat tak kisah Siti Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha, anak Nabi datang jumpa Nabi. Ya, wahai ayah, susah sangat hidup. Aku kahwin dengan Ali, duit tak banyak, orang gaji pun tak mampu. Zaman itu semua rumah ada orang gaji. Sayyidina Ali dan Fatimah tak mampu, ada orang gaji, duit tak cukup. Makan pun banyak yang tak makan daripada makan. Sedih, mengadu pada ayah dia. Lalu apa kata Nabi dalam keadaan senyum? Wahai Fatimah, awak balik banyak-banyak baca yang ni ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi banyak awak baca tekanan, penderitaan, kesusahan, kesempitan, kepayahan,
kemiskinan, Tuhan akan legakan hati awak. Jadi ibu-ibu sekalian, ulama cadang daripada peristiwa ini dan juga peristiwa malaikat menanggung arash ini memikul beban berat jadi ringan. Kalau kita hadapi masalah yang berat, kita hadapi tekanan hidup yang berat, tekanan kerja yang sukar dikeluarkan dan rumit nak pikul, apa saja tekanan hidup dan masalah hidup yang kadang-kadang mengkusutkan pemikiran, ada masanya mati lebih baik, Ustaz. Jangan. Ambil tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca sampai Tuhan ringankan hati menghadapi ujian. Kalau tak percaya, cuba buat. Baca 100. 100 tak hilang, 200. 200 tak hilang, 300. Baca sampai 1000 kali. Pasti Tuhan hilang. Sebab semua masalah ni Tuhan yang jadi. Bila kita puji Allah, kita mensucikan Allah, kita mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah, kita mengagung, membesarkan Allah, Allah ringankan semua perkara. Itu 3 amalan. Kita bagi 3 dah hari ni. Suratul Kahfi ayat 10. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, tidak ada kalimah yang paling hebat dalam dunia menggugurkan dosa-dosa daripada tubuh sebagaimana pohon menggugurkan daun-daun kering daripada pokoknya, melainkan baqiyatus salihah. Saya nak cadang, akak-akak abang sekalian, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali sehari. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada 10 kali sehari. Kemudiannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali sehari. Sebab tu saya cadang, bacalah zikir Rabbani yang saya selalu bagi dalam kuliah. Istighfar 100, la ilaha illallah 100, selawat 100, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100. Yang kelima, la haula wala 100, hasbiyallah wa ni'mal wakil 100, la ilaha illa anta 100, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, tambah satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Takut saya tak sempat nak sebut, kalau hari Arafah 9 Zulhijjah pada hari Rabu depan. Hari Rabu depan, kalau Kak Nesh kata, atau Puan Hajah Kartika kata kita on kuliah kita, saya nak cadang Kak Nesh dan Puan Hajah Kartika dan Doktor, kita buat special 8.20 pagi ni, munajat khas. Munajat khas sempena hari Arafah. Kita buat doa khusus 8.30 pagi, 8.20 pagi, zikir munajat, doa khusus. Sahabat kita duduk di Makkah, mereka doa Arafah. Walaupun kita tidak berada di bumi Arafah, tetapi kata Nabi, hari Rabu depan adalah hari wukuf Arafah. Berdoalah ke mana-mana pun, tidak ada hari yang paling Allah banyak ampun dosa manusia melainkan pada hari Arafah. Allah tak kata duduk kat bumi Arafah. Hadis tu tidak kata siapa yang duduk di Arafah. Tak. Sebab ramai orang miskin tak boleh pergi haji. Nabi sebut pada hari Arafah. Jadi kita, kalau Puan Hajah Kartika setuju dan Doktor setuju dan Kak Nesh dengan Kak Tini semua setuju, kita buat munajat khas. Boleh ya? Kita buat munajat khas, kita doa Arafah. Sempena hari Rabu depan. Masya Allah kan? Salah satu zikir, saya tak sempat sebut. Zikir yang Nabi SAW cadangkan pada hari Arafah. Orang yang duduk wukuf Arafah, orang yang duduk di Malaysia, yang tak pergi haji, masuk hari Rabu depan, malam tu dan siangnya, perbanyakkan kata Nabi, selain baqiyatus salihat, perbanyakkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya nak cadang pada diri saya azam. Ibu-ibu sekalian, hari Arafah Rabu depan dapatkan 1000 kali zikir. 1000 kali ni 1 jam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Wahdah, Engkau Maha Esa, Maha Tunggal, tidak dua, tidak tiga. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Sebab tak ada sekutu, kita mengaku kita tak syirik pada Allah. Allah buang sifat syirik dalam hati. Walahul hamdu, segala puji bagimu ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku, segala kekuasaan atas dunia ini milikmu ya Allah. Walahul hamdu, segala puji hanya padamu ya Allah. Wa ala kulli syai'in qadir, Engkaulah Tuhan yang mengawal, yang menjaga semua benda dalam dunia ni ya Allah. Pahalanya kata Nabi dalam hadis sahih, tidak ada zikir paling afdal pada hari Arafah melainkan itulah zikir. Kalau tak mampu 100. Tapi kalau saya nak azam 1000. 1000 ni 1 jam. Lepas subuh 200. Lepas zuhur 200. Lepas asar 200. Lepas maghrib 200. Lepas isyak 200. 200 ini 100 lebih kurang 7 minit. Maka 14 minit lepas subuh, 14 minit lepas zuhur. Apakah nak kena duduk atas tikar Ustaz? Tak. Tengah driving boleh, duduk pejabat boleh, tengah type komputer boleh, tengah siang sayur boleh, tengah siram pokok bunga boleh. Semua boleh. Kita azam insya-Allah. Baik, muslimin muslimat. Dah pukul berapa dah tahu? Pukul berapa dah? Saya pun tak ada pukul dah ni. 9.18 Ustaz. 9.18 dia dah habis masa dah. Dah habis masa dah. Tak apa kan Kalau bincangan Puan Hajah Kartika, kalau okey, Usrah Miftahul Jannah. Ibu-ibu sekalian yang belum lagi biasa dengan Usrah Miftahul Jannah, bila masuk program kuliah kita ni, kita duduk dalam satu grup ahli keluarga besar. Untuk makluman Puan Hajah Kartika dengan doktor dan Kak Tini, Kak Nes semua, dalam kita ni ramai juga sahabat-sahabat daripada Brunei Darussalam. Ada daripada Singapura. Kan? Ada Singapura. Ini ada satu grup daripada selatan Thailand. Dia nak minta masuk. Saya tak benarkan kerana belum jumpa link lagi yang sesuai. Mereka ada 1000 orang. Kan? Namanya Mamadah. Kalau di Thailand, Mama ni atas pada Ustazah. Seluruh selatan Thailand ialah Naratiwat dan juga Patani. Mama ni ada 3 orang saja. Mama ni ada 3 orang saja. Tu kira tok guru wanita paling top. Anak murid ada puluh ribu. Ada seorang yang rapat dengan saya tu. Dia selalu, kadang-kadang dia ikut kuliah saya. Kan? Kita malu dengan dia. Dia kata, Ustaz boleh kena ajak anak-anak murid dia ni join kuliah Ustaz. Saya kata nantilah nak bincang, nanti jam link nanti, tak tahu macam mana. Dia sekali masuk 500 orang. Kan? Jadi kita mudah-mudahan ukhuwah kita ni lebarkan. Hari Rabu depan, kalau hari 9 Zulhijjah, mari kita buat munajat perdana. Munajat perdana hari wukuf Arafah bersama Yayasan SKB. InsyaAllah. Kan? Baik. Baik, barulah kita tengok apa amalan yang dianjurkan oleh Nabi dan para ulama pada hari mendapatkan lautan rahmat Allah pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang pertama, berdasar hadis Nabi, bagi yang berkorban, jangan potong kuku, jangan cukur bulu, jangan gunting rambut. Hadis sahih disepakati oleh seluruh ulama-ulama Imam Syafi'i dan ulama lain bersetuju. Kenapa? Jangan tanya. Tetapi itulah dipanggil perkara pengabdian diri kepada Allah. Sebagai suatu tambahan pahala yang banyak bila nak sampai boleh gunting balik.
sampai selesai korban. Kalau kita hantar ke Afrika, hantar Kemboja, pada orang yang kita wakilkan, kita tak tahu bila dia sembelih lembu kita, saya cadang, potonglah rambut, potong kuku pada 14 Zulhijjah. 13 hari Ahad, hari Isnin potong kuku. Confirm tak ada orang sembelih dari Isnin tu. Hari Ahad ada orang sembelih lagi. Jadi hari Ahad orang sembelih lagi. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya dicadang berpuasa pada hari Arafah, iaitu hari Rabu depan sambil kita munajat, dan juga puasa sunat pada setiap hari kalau mampu. Kalau tak mampu, selang-seli. Kalau saya dah berazam lah, sampai 10 ni kita tak nak tinggal. Alhamdulillah setakat malam puasa lagi lah. Hari ni pun puasa lagi. Esok pun cadang nak puasa. Lusa nak puasa. Boleh tak buat macam tu? Jawapannya boleh. Kerana kata Nabi SAW, Nabi sebut wal amala fihin yudha'afu sab'ihima di'fi. Dalam amalan yang dikerjakan dalam tempoh 1 sampai 10 Zulhijjah ini, ada yang digandakan pahalanya sampai 700 kali ganda. Itu Nabi sebut. Walaupun sanadnya ada sedikit kelemahan, tapi masih boleh beramal. Baik. Kata Nabi SAW, puasa sehari bisiyamihi sanatin faqiyami kulli laylatin minha biqiyamihi laylatil qadr. Puasa setiap harinya menyamai puasa setahun. Dalam hadis panjangnya, ma min ayyamid dunya ahabbu ila Allah an yuta'abbadalahu fihi ma min ayyamil ashar ya'dilu siyamu kullu yaumin minha bisiyami sanatin. Ini dia. Wa qiyami kulli lailatin minha biqiyami lailatil qadri. Tidak ada hari, kata Nabi, yang paling disukai oleh Allah untuk seseorang melakukan ibadah kepadanya selain 10 hari dalam awal Zulhijjah. Puasa setiap harinya menyamai puasa setahun. Menyamai puasa setahun. Siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanati. Puasa sehari, maka Nabi benarkan puasa tiap-tiap hari. Kalau nak macam sehari puasa setahun. Kemudian, dan qiyamul lail setiap malam dalam 1 sampai 10 Zulhijjah menyamai qiyamul lail pada malam Al-Qadar. Ya Allah. Kan? Baik. Riwayat Imam Tirmizi nombor hadis 785. Imam Ibnu Majah nombor hadis 1728. Walaupun ada ulama-ulama hadis yang melemahkan hadis ini kerana ada satu orang perawinya An-Nahas bin Qaham, maka Imam Tirmizi menyebut daripada Imam Bukhari hadis tersebut diriwayatkan oleh Qatadah daripada Sa'id. Jadi ada kelemahan sikit saja, tapi dia tak boleh kata tolak terus. Dia bukan hadis palsu. Tapi kata Imam Nawawi harus beramal. Cuma diragu yang tu tidak jadikan dia cacat. Harus beramal. Dengan hadis ini, qiyamul lail pada setiap malam 1 Zulhijjah menyamai qiyamul lail pada malam Al-Qadar. Puasa 1 hari Zulhijjah menyamai puasa 1 tahun. Banyak lagi perbahasan dalam 55 muka surat itu. Ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa puasa 1 hari melebihi 10,000 hari. Ada pandangan. Tapi kita tak bawa itu sebab jalur hadisnya tidak daripada bersumberkan daripada perawi yang sahih. Baik. Yang ketiga, perbanyakkan berdoa. Kerana kata Nabi khairud du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. InsyaAllah
Kalau umur panjang, hari Rabu depan, kita berdoa bersama-sama. Pada hari Arafah, mudah-mudahan tahun depan, dia datang lagi. Tapi takut kita sudah tidak ada. Jangan syok sangat, rasa macam tak sakit, rasa macam belum tua, kerana kata Imam Hasan Al-Basri, sakit itu, mati itu bukan syaratnya sakit, dan mati itu bukan syaratnya tua. Jadi insyaAllah doa agar Rabu depan, kita boleh banyakkan doa bersama. Baik. Paling baik doa sendiri-sendirilah. Kita sambil puasa Arafah, kita anjurkan pada minggu depan, mudah-mudahan ajak kawan-kawan kita lagi, bagi link kita ni penuh 1000 pada minggu depan. Ya. Cuma makcik-makcik ramai tak boleh pakai Zoom lagi. Yang keempat, menghidupkan suasana hari raya dengan takbir. Hiasilah hari raya dengan takbir. Untung dalam hari raya haji ni boleh bertakbir sampai kepada hari yang lepas asar, hari tasyrik. Walaupun kadang orang buat sebelum asar saja. Hari raya puasa boleh bertakbir daripada maghrib malam raya sampailah imam naik khutbah hari raya sahaja, yang dipanggil takbir mutlak atau takbir mursal hari raya Idul Fitri. Yang ni pun kalimah ni saya rasa ramai yang tak tahu. Takbir raya Idul Fitri dipanggil takbir mursal atau mutlak, daripada maghrib masuk penyimpan Maha Besar Raja-Raja Melayu Umum, anak bulan kelihatan esok hari raya dah boleh takbir. Batas akhir takbir, lepas khutbah raya dah tak boleh takbir. Itu tahu takbir mursal. Tapi takbir dalam hari raya haji dipanggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad daripada maghrib, daripada 9 Zulhijjah lagi boleh. Solat subuh 9 Zulhijjah lagi. Belum masuk raya. Solat subuh 9 Zulhijjah sampailah kepada solat selepas solat asar hari tasyrik. Punyalah lama dibagi ruang. Jangan sibuk buat kenduri, makan sup tulang lembu saja, takbirnya kurang. Itu ulama cadang. Yang kelima, perbanyakkan zikir. Zikir apa nak baca? Tahlil, tahmid, takbir sepanjang 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan apa-apa zikir yang kita sebutkan tadi yang sumber sahih daripada Nabi. Yang keenam, kata Nabi, banyakkan sedekah. Kata Nabi daripada hadis Abu Umamah Al-Bahili, orang yang melakukan kebaikan akan memelihara diri mereka daripada nasib buruk. Sedekahlah secara rahsia, menghapuskan kemurkaan Tuhan, dan juga sambungkanlah silaturahim, akan memanjangkan umur. Hadis sahih riwayat Tabrani. Saya nak cadang pada diri saya dan ibu-ibu sekalian, bapa-bapa sekalian, mulai hari ini sampailah kepada 10 Zulhijjah, kalau boleh jangan ada hari yang tidak ada infak walaupun RM1. Kalau nak bagi, waktu inilah yang lebih banyak lagi berbanding pada hari lain. Pahalanya jauh lebih baik daripada sedekah pada hari-hari lain. Baik. Yang ketujuh, mentadabbur ayat-ayat Quran. Afala yatadabbarul al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Surah An-Nisa 82. Ini anjuran agar tilawah Quran dalam masa sama, tadabbur Quran, memahami ayat-ayat Quran dianjurkan oleh ulama, perbanyakkan 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang ke-8, melakukan ibadah korban bagi yang mampu. Boleh masuk lagi ke ustaz sekarang? Boleh. Kalau belum lagi potong kuku, boleh. Saya dah potong kuku semalam, macam mana nak masuk korban? Boleh. Potong kuku tu sunat. Ibadah korban asing. Cuma ekstra pahala. Kalau daripada semalam, sampailah lembu sebelah, tak potong kuku. Saya belum masuk korban, tapi semalam dah potong kuku. Boleh masuk, sah korban, semua pahala korban dapat sempurna 100%. Cuma pahala potong kuku saja yang dia tak dapat.
Pahala tak potong kuku saja tak dapat. Saya belum buat keputusan lah, baru ni tak dapat duit, tak ada duit lagi. Saya nak lusa nak fikir. Tapi semalam saya dah kerat rambut, tak apa. Tak dapat pahala kerat rambut. Tak dapat pahala tak kerat rambut. Tapi pahala korban, darah korban, apa saja pahala santuni pakai miskin, semua dapat. Baik. Yang ke-9, makan daging korban dan juga berikan sedekah pada asnaf dan fakir miskin. Nabi arah daging korban kita itu yang paling afdal. Kalau korban dekat-dekat, kita sendiri makan sikit. Mana dalilnya? Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Makanlah sebahagian daripada daging korban kamu untuk barakah. Dapat pahala. Walaupun sikit. Dan santunilah fakir-fakir miskin. Yang ke-10, jangan puasa pada hari tasyrik. Walau rajin puasa macam mana pun, 10, 11, 12, 13 tidak boleh puasa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Nabi, ayyamu tasyrik ayyamu akli wasyurbi, iaitu pada hari tasyrik sampai 13 Zulhijjah adalah hari untuk kamu makan dan minum. Tak payah sibuk nak puasa. Tak puasa itu dapat pahala. Ingatkan puasa dapat pahala. Ada yang tak mengaji agama, hari ni saya puasa lah. Hari apa? 13 Zulhijjah. Itu dia panggil memang bengong tahap 1. Kan? Nabi tak bagi puasa. Makan, minum. Makan, minum tak puasa tu dapat pahala besar. Kemudian, buatlah apapun amal yang baik. Santuni mak ayah, santuni fakir miskin, buat baik dengan jiran, hantarlah WhatsApp baik-baik, masuk kelas pengajian ilmu, apa saja amal, qiyamul lail, tilawah Quran, berzikir, minta maaf dengan semua orang, apa saja amal jangan diperlekehkan. Antara 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi panjang lagi, tapi saya rasa cukuplah. Belajarlah sembahyang awal waktu Zulhijjah ini. Kemudiannya buatlah apa amal kebajikan yang kita boleh dan berbanyakkan berdoa kepada Allah agar Allah bebaskan kita daripada neraka, ikhlaskan hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Cubalah belajar mengubah diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan, banyak ingat mati, banyak ingat akhirat, banyak bersama Al-Quran, kemudiannya jernihkan hati daripada segala mazmumah. Sempena 1 sampai 10 Zulhijjah, pesan memesan pada anak, pada ahli keluarga, 10 Zulhijjah, hari yang terbaik daripada segala hari. Wallahu a'lam. 9.34 dah. Mungkin Puan Hajah Kartika boleh, adakah hari ni Kak Nes? Puan ada di Jakarta, Ustaz. Oh, Masya Allah. Doktor pun? Doktor ada appointment pagi ni. Okay, Dua-dua. Kak Tini ada? Kak Tini. Kak Tini sepatah dua kata Kak Tini. Kak Tini ada. Okey. Kalau tak ada, tak apa. Saya minta maaf sebab kalau saya nak buka soalan takut panjang. Sebab apa, saya ada kelas lagi satu pukul 10 pagi kan. Dengan akak-akak ni lah, macam makcik ni juga. Dia akan pindah pula link ya. Pindah link sebelah pukul 10 pagi ni. Jadi kalau ada soalan boleh WhatsApp saya direct. Ahli-ahli keluarga Miftahul Jannah 019 275 3772. 019 275 3772. WhatsApp kan, boleh nak tanya soalan ataupun dalam grup. Kita ada grup Usrah Miftahul Jannah dan juga Usrah Yayasan SKV. Dalam grup tu juga boleh tanya. Nanti kita akan taklifkan seorang untuk remind saya. Kadang telefon saya ni terlalu banyak WhatsApp masuk. Orang infak, orang apa, kadang kita ada masa terlepas pandang. Jadi nanti ada remind saya. Jadi saya rasa cukup dulu. Cukup dulu pada pagi ni. Selamat beramal. Selamat utamakan yang fardu. Dalam 1 sampai 10, utamakan yang fardu. Kan? Baru dah di follow dengan yang sunat. Kalau mampu tiap-tiap hari puasa. Kalau tak mampu selang sehari.
Kalau tak mampu juga, jangan susah hati. 9 Zulhijjah Rabu depan, insya-Allah kita sama-sama puasa dan kita bermunajat kepada Allah, berdoa pada hari doa yang paling baik dalam satu malam, satu hari. Tidak ada doa paling baik namanya doa pada hari Arafah. Hari Rabu depan kita bakal masuk, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya cukup dulu. Sekadar tu mohon maaf tak sempat buka soalan. Kak Nesh ada apa-apa pengumuman? Untuk yang nak infakkan pada tabung Yayasan SKB berdaftar, kita akan uruskan pembinaan masjid, urusan anak yatim, fakir miskin, apa saja kebajikan ummah boleh menggunakan nombor yang tertera pada poster. Resit dia, slip dia boleh hantar kepada nombor yang ada untuk rujukan kita kan. Jadi mudah-mudahan terutama 1 sampai 10 Zulhijjah ini, infakkanlah niat untuk mak kita dalam kubur. Mintalah doa untuk mak yang mungkin mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Mintalah doa keampunan untuk arwah suami yang meninggal mungkin banyak dosa. Mintalah keampunan untuk arwah ayah kita yang dulu mungkin tanpa pengetahuan kita bawa balik harta yang haram membesarkan kita, mati dalam keadaan tidak taubat. Hari ini 1 sampai 10 amal paling baik nak minta ampun, nak infak atas nama ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka juga mengalir pahala walaupun sudah meninggal dunia. Pahala infak jariah terus berjalan walau 1000 tahun nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua dan terima kasih atas komitmen semua. Selamat beribadah dan memburu lautan rahmat Allah pada awal 10 Zulhijjah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.